آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita kesempatan sehingga pada hari ini. Seterusnya saya ucapkan juga terima kasih yang tidak terhingga buat pasukan IPFIM yang bermula daripada Ketua Pegawai Eksekutif Encik Yusri Yusof sehinggalah pegawai-pegawai terbabit menganjurkan satu perkara daripada perkara kebaikan yang mana Allah Ta'ala mengganjarinya dengan begitu banyak di bulan Ramadan. Satu kebaikan disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilakukan di bulan Ramadan. Satu kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan boleh dilipat gandakan di antara 10 pahala sehingga kepada 700 pahala. Jadi ini adalah salah satu usaha kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati dan juga memberi kita kekuatan untuk terus bertakwa di dalam bulan yang mana Allah fardukan puasa kepada kita. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi Allah sekalian, hari ini insya-Allah saya diberikan amanah untuk berkongsi serba sedikit dalam sekitar setengah jam waktu yang ada ini, dan beberapa poin ataupun isi-isi utama yang boleh kita ambil pelajaran berkenaan dengan datangnya bulan Ramadan yang sangat-sangat kita kasihi ini. Tuan-tuan dan puan-puan kasih Allah, kalau kita melihat kedudukan bulan Ramadan ini pada diri kita, setiap tahun kita menyambut bulan Ramadan. Setiap tahun kita menanti bulan Ramadan. Bahkan ada setengah negeri memberikan cuti khusus satu Ramadan untuk meraihkan kedatangan bulan Ramadan. Namun jika kita lihat apa yang berlaku, yang ditunjukkan oleh kaum-kaum terdahulu, para salafus salih, mereka lebih arif, mereka lebih berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kita melihat bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan. Mereka berdoa. Yang diceritakan bahawa para salafus salih mereka berdoa. Mereka berdoa 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Ini boleh kita reflect, boleh kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Saya percaya hari ini rata-rata daripada kita, termasuklah saya, baru nak sedar Ramadan ni dalam sebulan yang lepas, 2 bulan yang lepas, paling kuat, paling kuat 3 bulan lepas. Masuk bulan Rejab, maka kita pun mulalah berdoa pada Allah SWT mendatangkan, kita doa, wahai Allah, berkatilah kami di dalam bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita doa, wahai Allah, berkatilah kita di bulan, berkatilah kami di bulan Rejab ini. Berkatilah kami di bulan Sya'ban dan kau sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu level paling tinggi lah yang kita kata pada hari ini. Mungkin ada setengah daripada kita hari ini, alhamdulillah, diberikan kekuatan kepada Allah SWT, merindui Ramadan seperti mana para salafus salih. Para salafus salih merindui Ramadan 6 bulan sebelum. Mereka mula berdoa, wahai Allah, sampaikan kami. Kalau kita kata hari ini kita menyambut bulan Ramadan pada bulan April, di hujung-hujung April ni, maksudnya bulan berapa? Mungkin bulan 10 yang lepas. Hujung bulan 10 kita dah mula fikir pasal Ramadan. Berapa ramai daripada kita yang berfikir tentang Ramadan pada bulan 10 yang lepas. Dan inilah yang dilakukan oleh para salafus salih. Dah habis Ramadan, mereka, ataupun ketika mana mereka masuk bulan Ramadan, mereka rasa tidak ingin keluar. Mereka rasa tidak ingin keluar daripada bulan ini. Bulan yang sangat-sangat istimewa. Bulan yang mana kita merasai keimanan sebenar manusia kepada Allah Ta'ala. Bulan yang mana kita kata, kita melihat semua orang berlumba-lumba melakukan perkara kebaikan, melakukan perkara sedekah, mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah pada itu, para salafus salih mereka melihat betapa istimewanya Ramadan ini. Selepas daripada habis Ramadan, mereka menangis. Mereka menangis, rindukan Ramadan, mereka ingin bertemu lagi, dan mereka risau. Bulan inilah bulan yang Allah ganda-gandakan perkara sunat kita lakukan menjadi wajib. Perkara kebaikan diangkat
pahalanya 10 hingga 700 kali ganda. Mereka risau adakah benar Ramadan yang mereka lakukan ibadat sebanyak-banyaknya ini diterima oleh Allah SWT. Mereka berdoa lagi 6 bulan kemudian. Wahai Allah terima. Wahai Allah terima. Kalau kita hari ini, kita habis je 30 Ramadan, katalah 29 ke 30 Ramadan, umum je penyimpan mohon besar, umum je raya, jumpa habis dah. Maksudnya hilang dah. Kalau kata kopiah pun hilang, jubah pun hilang, segala-gala lah. Ini berbeza. Apa yang ditunjukkan oleh para salafus salih dalam mana mereka menghadapi Ramadan dengan situasi kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan kasih Allah sekalian, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan keimanan, dengan keislaman yang Allah Taala berikan kepada kita ini, dengan nikmat sampainya kita pada bulan Ramadan. Setelah kita berdoa pada Rejab lagi, kita berdoa kita sampai bulan Ramadan. Berapa ramai daripada kawan-kawan kita kehilangan adik-beradik, ayah, ibu, saudara mara, jiran-jiran. Hari ini kita diuji dengan pandemik COVID. Berapa ramai yang meninggal. Mereka menanti untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Mereka menanti untuk berqiyamul lail sepanjang malam di bulan Ramadan, mendirikan malam dengan solat-solat tarawih. Mereka berpuasa, menahan nafsu. Akhirnya Allah SWT tidak beri mereka kesempatan. Yang diberikan kesempatan kita semua, tuan-tuan dan puan kasih Allah sekalian. Jadi inilah peluang yang diberikan oleh Allah SWT yang perlu kita gunakan sebaik-baiknya. Apa yang berlaku bila datang bulan Ramadan? Disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Bila datang bulan Ramadan, dikatakan, disebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi, "Ghulliqat abwab an-nar." Ditutup segala pintu-pintu neraka. "Falam yuftah minhu babun." Dan tidak dibuka walaupun satu daripada pintu neraka. Datang bulan Ramadan, betapa rahmatnya Allah SWT, tutup semua pintu daripada pintu neraka, satu pun tidak ditinggalkan daripada pintu neraka itu, dibiarkan terbuka. Yang seterusnya kata Nabi SAW, "Wa futihat abwabul jannah." Dan Allah Ta'ala buka pula. Dah tutup pintu neraka, tak bagi orang masuk neraka bulan Ramadan ni. Kemudian Allah buka pula rahmat dia, Allah buka pula pintu syurga, semua pintu. "Falam yughlaq minhu bab." Allah tak tinggalkan satu pun daripada pintu syurga, melainkan Allah buka untuk memberi kita rahmat di bulan Ramadan. Sambung lagi, "Wa yunadi munadin." Dan berkata, memanggillah orang yang memanggil, disebutkan, disyarahkan ia adalah malaikat memanggil kita. "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai orang yang menyukai perkara kebaikan, maka terimalah. Inilah bulan untuk kita semua berbuat kebaikan. Inilah bulan untuk kita meningkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. "Wa ya baghiyasy syarr." Dan barang siapa yang menyukai, berkehendakkan kepada perkara-perkara kejahatan, aqsir. Kata Nabi SAW, berhenti. Lupakanlah cita-cita kamu. Kita lihat hari ini, berapa ramai orang boleh berubah dengan datangnya bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan, seolah-olah bayi baru yang dilahirkan. Samalah kita semua pun. Mungkin semalam kita tak berapa semangat sangat. Pagi. Datang bulan Ramadan, bersemangat. Dah lama tak buka Quran, rabuk dah. Simpan, berabuk. Sejadah pun dah berapa lama tak basuh. Datang bulan Ramadan, kita semarak kan. Buka balik Quran. Setengah orang kalau kita lihat budaya yang baik, yang boleh kita ambil daripada masyarakat Arab. Antara yang mereka sambut betul ialah bulan Ramadan. Mereka sambut bulan Ramadan. Mereka hiaskan rumah-rumah ini ketika mana datangnya bulan Ramadan. Ini sedikit berbeza. Ini sedikit berbeza dengan budaya kita. Mungkin kita boleh perbaiki, dan mungkin siapa yang berminat boleh perbaiki, boleh pelajari. Dan kita menyambut mencantikkan rumah, bertukar langsir, sadar sebagainya, bersihkan rumah kerana ingin menyambut kedatangan Syawal. Tetapi berbeza sedikit dengan masyarakat Arab, yang mana masih lagi dilihat kesannya sehingga hari ini. Mereka menukar segala rupa bentuk, membersihkan rumah mereka kerana menyambut bulan yang mulia, bulan yang sebaik-baik bulan, yang ada padanya malam 1000 bulan,
iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya. Baik tuan-tuan dan puan kasih Allah sekalian. Sambung lagi kat hujung hadis tu. Dan apa lagi? Dia kata kat sini, walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulli lailatin. Dan pada Allah SWT Allah membebaskan manusia-manusia daripada api neraka. Dan ini akan berlaku dalam bulan Ramadan, bulan yang kita berada padanya hari ini. Dan disebut oleh Nabi SAW ketika mana kita dengar Nabi naik mimbar, Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya, kenapa Nabi sebut amin? Salah satu daripadanya, malaikat mendoakan kecelakaan. Man adraka Ramadan falam yughfar lah. Siapa yang diberikan kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu syurga, Allah tutup pintu-pintu neraka, tetapi masih lagi kita tidak mendapatkan keampunan daripada Allah SWT, maka kata Nabi, Nabi mendoakan mereka ini sebagai orang yang celaka. Tuan-tuan dan puan Allah sekalian, ini adalah satu ancaman yang mana kita kena fikir betul-betul. Kita diberi kesempatan, satu peluang. Dah sampai bulan Ramadan, Allah naikkan semangat kita dengan tawaran-tawaran pelbagai. Di sana juga ada ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW. Barang siapa yang tidak diberi keampunan, mensia-siakan Ramadan, maka celakalah. Rasulullah doa, amin. Doa siapakah yang paling makbul melainkan doa Rasulullah SAW. Waliyahzubillah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan kasih Allah sekalian, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala datang dalam bulan Ramadan yang sangat-sangat istimewa ini. Yang kedua, saya nak mengajak melihat kepada setiap objektif penciptaan ataupun kita panggil kefarduan ibadat-ibadat yang ditetapkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala menetapkan satu-satu ibadat itu ada objektif. Kalau kita kata solat, 5 kali sehari kita solat, bukan 5 hari sekali. Ada juga orang yang 5 hari sekali solat Jumaat. Ini dah musim COVID, pandemik, mungkin solat, mungkin tidak. Tak ada dah. Orang Melayu kita, orang Islam kita pantang. Biar tak solat 5 kali sehari tak apa. Yang penting solat Jumaat kena renew. Ada pula renew tuan-tuan. Cukup 3 kali. Dia kena pergi balik, ambil lesen. Minta keampunan pada Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Jadi kita solat 5 kali sehari, semalam. Ini tujuannya kata Allah SWT, tanha anil fahsya'i wal munkar. Objektifnya, tujuannya. Bila mana kita solat ini, kita cukup solat 5 kali sehari, objektifnya, sepatutnya, outcome yang datang daripada solat kita ialah tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita menjauhi perkara-perkara keji dan juga perkara-perkara munkar. Kita solat, masih lagi buat perkara keji, perkara munkar, maka kita kena kembali melihat apakah solat kita itu benar-benar cukup sifatnya, cukup keikhlasannya, cukup tertibnya, bagaimana solat yang kita persembahkan kepada Allah SWT. Kerana ini disebutkan dalam Quran, sepatutnya solat kita itu mampu untuk mencegah kita daripada perkara mungkar, juga perkara keji. Kita lihat juga Ramadan. Kalau kita kata pengalaman bekerja, 20 tahun pengalaman bekerja tuan-tuan. Maksudnya 20 tahun pengalaman bekerja ni maksudnya besar lah. Mungkin boleh jadi bos, mungkin boleh jadi pengarah, boleh jadi pengurusan dan sebagainya. Pengalaman yang hebat. Kita semua mempunyai pengalaman Ramadan paling kurang 20 tahun, 15 tahun. Jadi pengalaman kita dengan Ramadan ini tuan-tuan dan puan Allah sekalian sangat besar. Kita ni kalau nak kata pengalaman, memang pengalaman lah. Berapa tahun dah puasa? 22 tahun puasa. Berapa tahun dah puasa? Paling kurang 15 tahun dah puasa. Jadi kita pengalaman banyak. Tetapi kita lihat kembali objektif yang Allah SWT tetapkan untuk kita. Yang Allah SWT jadikan untuk puasa kita ini. Dan kata Allah SWT, puasa ini la'allakum tattaqun. Tujuan Allah SWT perintahkan kita berpuasa ini ialah untuk kita mencapai kepada darjat taqwa. Dan mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu lihat dengan berhati-hati. Bila mana kita melakukan ibadat, dia adalah di sana ada satu garis yang sangat nipis. Satu garis pemisah yang sangat nipis di antara ibadat dan juga adat. Dan kita kena pastikan bahawa ianya adalah ibadat dan bukannya adat. Okay? Jadi kalau kita lihat
Kalau kita lihat bagaimana kita solat, kan? Adakah kita solat itu menjadi adat? Sudah 20 tahun solat. Dengar azan, adatnya kita akan bangun, ambil wudu, keluar, dan masuk surau, bentang sejadah dan sebagainya, di rumah bentang sejadah. Kemudian kita tonggang tonggik terbalik, kan? Bangun semua 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat, habis. Adakah dia menjadi adat? Kerana dah berpuluh tahun memang macam itu. Kan? Dengar je azan, macam itulah kita akan buat. Ataupun puasa kita. Kan? Berpuluh tahun kita puasa, berpuluh tahun kita puasa, kan? Adakah dengan masuknya bulan Ramadan, puasa? Kan? Tanpa tahu apa-apa tujuan, tanpa tahu apa-apa objektif yang ditetapkan dalam bulan Ramadan. Tutup. Minta maaf, tertutup sikit. Okey. Baik, kita sambung. Jadi kita lihat setiap ibadah itu Allah SWT turunkan kepada kita, Allah fardukan kepada kita, ianya mempunyai objektif tertentu, dan itulah objektif takwa yang telah diletakkan dalam puasa kita di bulan Ramadan. Kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah SWT sebut, wahai orang yang beriman, telah difardukan kepada kamu untuk berpuasa. Seperti mana orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kamu berpuasa. Mudah-mudahan kamu semua mendapat ketakwaan. Jadi kita puasa untuk apa? Pastikan dapat takwa. Kita puasa, ada tak meningkat ketakwaan kita kepada Allah SWT ataupun sama saja? Jadi adat kita, mungkin kita nak kuruskan badan, mungkin kita nak mengamalkan gaya hidup sihat, mungkin kita hanya menahan lapar dan dahaga, melakukan penjimatan di musim-musim COVID ini. Jadi kita lihat, adakah di sana ia menjadi adat ataupun ibadat? Penting untuk kita mentajdid ataupun memperbaharui niat kita, melihat kembali dan objektif yang Allah Ta'ala letakkan, bandingkan dengan amalan yang kita lakukan, dan lihat adakah kita mencapai objektif yang telah diletakkan bagi satu-satu ibadat. Yang ketiga saya ingin sebut kat sini, tuan-tuan dan puan kasih Allah sekalian, bulan Ramadan inilah satu-satunya bulan yang mana Allah Ta'ala letakkan padanya puasa. Allah letak padanya puasa, Allah nak didik kita kepada ketakwaan. Tak ada bulan lain yang kita nak puasa sebulan. Adalah kalau orang rajin, tapi tak ada kita nak puasa sebulan seperti mana kita puasa di bulan Ramadan. Apa yang boleh kita faham bila Allah SWT menyebutkan ayat yang saya baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini Allah fardukan wajib. Allah beri pada kita ini puasa wajib. Dan ia perlu kita lihat bukan suatu benda yang baru, seperti mana diceritakan oleh Allah SWT. Allah suruh kita puasa, kita puasa. Adakah ia punya benda yang baru? Tidak. Orang dulu-dulu pun puasa. Mungkin kaedah berbeza, tapi mereka berpuasa. Binatang-binatang pun puasa. Kalau kita tak puasa lagi tak tahulah. Setiap kali bulan Ramadan, setiap kali itulah ada tangkapan. Tahun ni tak pasti. Sebab masing-masing berada di rumah. Kebanyakan manusia berada di rumah. Setiap kali Ramadan, setiap kali itulah geng plastik hitam, geng makan kat bumbung, geng apa lagi. Segala-gala geng yang ada lah. Geng bekal dan sebagainya. Dia ada di bulan Ramadan ini. Okay? Jadi, kalau kita lihat kita tak mampu berpuasa, lihatlah binatang-binatang pun berpuasa. Sebagai contoh, kajian menunjukkan bahawa ular pun ketika mana dia nak bersalin kulit dia puasa. Teruk sangatlah kita ni. Manusia tak boleh berpuasa. Binatang mau puasa. Tengok anak-anak kita tengok cerita Upin Ipin. Upin Ipin pun puasa, tuan-tuan. Jadi sudah-sudahlah. Tahun ni Allah SWT turunkan bala, turunkan wabak kepada kita, uji kita.
Mudah-mudahan Allah SWT meningkatkan juga kita punya ketakwaan, berpuasa dengan puasa yang sebenar dan cuba untuk mencapai darjat takwa yang Allah SWT letakkan sebagai objektif bagi puasa Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi Allah sekalian, ya. Special tak specialnya puasa ni. Allah bagi, Allah bagi kita puasa dan Allah letakkan objektif tertentu dan Allah ganjarkan dengan ganjaran yang sangat istimewa. Kata Nabi SAW, kullu amal ibni Adam, semua amal anak Adam, apa pun yang kita buat, lah untuk dia, untuk kita lah, untuk kita sendiri, kita buat baik untuk kita solat untuk kita, dan kita apa lagi, sedekah untuk kita tolong mak bapak untuk kita, dan kita bekerja sungguh-sungguh untuk kita, ikhlas, melakukan sesuatu untuk kita, Kemudian illa siyam, sebuah hadis, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih, kecuali puasa, kerana puasa itu kata Allah SWT, Allah Ta'ala letakkan berapa banyak ganjaran Allah nak bagi, terpulang. Kerana puasa itu sangat special, ianya adalah untuk aku, kata Nabi SAW, fa innahu li wa ana ajzi bih, kerana puasa itu adalah untuk aku dan aku yang akan memberi ganjaran. Dalam hadis sebut, Allah beritahu puasa ini, manusia puasa kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Berkait juga dengan ketakwaan. Takwa ini, tuan-tuan dan puan kasih Allah sekalian, perkara tak nampak. Perkara tak nampak. Kita kata kita bertakwa, mungkin jadi kita bertakwa, mungkin tidak. Tak nampak, pakailah kopiah ke, pakailah serban, pakailah apa pun nak pakai, tanjak ke apa. Takwa benda tak nampak. Takwa benda tak nampak. Jadi, dalam bulan puasa ini, puasa difardukan, dipairkan dengan takwa kerana, dan Allah Ta'ala beri ganjaran yang tidak terhitung, tak boleh nak kira. Kerana apa? Tak ada orang boleh tahu. Dan hari ini kalau saya kata saya puasa, orang akan percayalah saya puasa. Dan selagi mana, yelah saya kata saya puasa, puasa. Orang tak boleh kata apa. Makanlah. Tak apa saya puasa. Kadang kawan kita ajak dekat pantry, tak apalah saya puasa. Saya selalu jawab dekat kawan-kawan di film kita, makan Ustaz? Ya saya puasa ni. Puasa hati. Maksudnya dah makan lah. Dah makan lah tu. Puasa, orang tak tahu. Kita masuk bilik air, minum air, kita sorok-sorok makan, orang tak nampak, buat muka-muka penat, lapar, orang tak tahu. Hanya Allah SWT yang tahu, betul ke kita puasa. Maka dengan itu, hanya Allah lah yang layak memberi ganjaran, kerana ketakwaan kita. Kita puasa, tak ada orang tahu. Tetapi kita puasa juga, tahan juga makan, tahan juga perkara-perkara membatalkan puasa. Kerana apa? Takut kerana Allah SWT. Takwa kepada Allah SWT. Disebut dalam tafsir Ar-Razi. Imam Ar-Razi menyebutkan ketika mana dia mentafsirkan tentang perkataan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Dicerita bahawa manusia ini sebenarnya, kenapalah Allah Ta'ala cerita puasa ini dapat takwa. Imam Ar-Razi kata manusia ini dia berjalan dengan dua benda. Dua benda matlamat utama dia. Yang pertama, mat'um, benda-benda makan. Yang kedua, mankuh, benda-benda yang daripada pernikahan. Maksud itulah nafsu syahwat kita. Dan disebut oleh Ar-Razi, Imam Ar-Razi, tak ada benda lagi besar bagi manusia ini secara fitrahnya melainkan dua benda ni. Manusia ni dia nak makan dan dia nak bernikah, dan itulah nafsu syahwat yang sebenar. Dan di dalam puasa ini, tuan-tuan dan puan kasih Allah sekalian, inilah peluang Allah Ta'ala mendidik kita, di mana kita meninggalkan makan kita, meninggalkan benda yang paling kita kehendaki daripada tafsiran diceritakan oleh Ar-Razi, benda makan kita tinggal. Makan pula bukan makan yang haram, makan yang memang halal. Memang Allah Ta'ala benarkan makan. Kecuali bulan Ramadan, tahan, imsak, tahan, tak bagi kita makan. Hubungan, tak boleh buat hubungan suami isteri dan sebagainya. Benda yang halal, tetapi Allah Ta'ala minta untuk kita tahan. Kerana Allah Ta'ala fardukan kepada kita puasa. Kata Al-Imam Razi, kerana apa? Ini ialah didikan takwa daripada Allah SWT. Bila mana dua benda utama, keinginan utama manusia ini berjaya ditahan ketika mana kita berpuasa di bulan Ramadan, maka mudahlah segala apa keinginan yang lain, nafsu-nafsu syahwat yang lain boleh kita tundukkan. Sebab Allah Ta'ala memfardukan puasa, letak syarat-syarat tertentu, tahan diri makan, tahan diri daripada melakukan hubungan. Ini dua benda besar yang halal, yang buat dapat pahala, makan dapat pahala, kuatkan badan. Bersama dengan isteri yang halal dapat pahala disebut dalam hadis. Tetapi puasa tahan. Allah tahan. Kita tahan. Dan Allah
Allah minta kita tahan kerana untuk memberikan kita darjat taqwa. Kalau ini mampu kita tahan, keinginan utama mampu kita tahan, maka apatah lagi keinginan-keinginan yang secondary, yang sampingan, yang mana perintah-perintah Allah Ta'ala yang lain. Patutnya benda-benda yang memang confirm haram, kita boleh tahan. Ini benda halal kita mampu tahan. Keinginan utama kita pula tu, kita mampu tahan. Makan kita asasi, tak makan mati tuan-tuan. Tak makan 10 hari, tak minum 10 hari, mati kita. Kita makan, minum, kita tahan, kita mampu tahan, maka perkara-perkara haram perlulah kita tahan dengan lebih aula. Selepas kita melalui fasa-fasa pendidikan madrasah taqwa ini di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Seterusnya saya menyebut poin keempat, tuan-tuan dan puan insya-Allah sekalian. Kita melihat betapa bulan Ramadan ini sangat-sangat istimewa. Ianya telah merubah sistem kehidupan kita. Kalau kita lihat di waktu-waktu normal, mungkin hari ini kita tak berapa nak, kali ini pun tak normal juga, kan? Dan berapa ramai daripada imam-imam lantikan baru, tuan-tuan. Bulan Ramadan ini kita melihat semua para ketua keluarga dilantik, dia naik darjat. Mungkin sebelum ni makmum, sebelum ni siap moja, Bilal paling kuat. Tahun ni kita upgrade, semuanya menjadi imam. Cuma tahun ni ekonomi tak berapa baik, allow imam tak ada, sendiri-sendiri tanggung, sendiri imam, sendiri bayar. Baik tuan-tuan dan kasih Allah sekalian. Bulan ini merubah kita punya sistem kehidupan. Kita lihat bagaimana manusia hidup di dalam keadaan paling fitrah di bulan Ramadan. Mereka bangun di tengah malam. Mereka Allah umpan kita dengan makan sahur. Umpan kita dengan makan. Tengok. Ini yang diceritakan oleh Ar-Razi tadi, keinginan utama. Sahur sunat, Allah umpan kita nak bagi manusia bangun, manusia ni benda lain tak bangun. Bagi makan, bangun tuan-tuan. Ini keinginan utama seperti mana diceritakan oleh Ar-Razi rahimahullah. Jadi bangun makan. Kita nak sahur ni, kita nak puasa, kita sahur dulu. Bangun makan. Sebelum sahur, ada-ada dah bangun sahur dengan suasana keimanan yang meninggi, dan kita mengharapkan pahala-pahala daripada Allah SWT, kita tunaikan solat qiyamul lail. Ini adalah ataupun sistem kehidupan yang paling fitrah bagi manusia. Selama-lama ni, setahun kita tidak berqiyamul lail, tidak bermunajat kepada Allah SWT. Jarang-jarang, mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, 2-3 hari sekali. Tapi hari ini, di bulan Ramadan, peluang kita setiap hari, tuan-tuan. Setiap hari kita boleh bermunajat di hadapan Allah SWT. Sambung dengan sahur, mendapat keberkatan. Dan kemudian kita hidup selepas itu dengan seperti biasa. Kalau kita lihat sistem kehidupan, maksudnya kalau bekerja tu ada yang start awal, balik awal, kemudian sangat produktif. Walaupun macam mana orang kata sibuk pun, kita ni bulan Ramadan ni kita akan pastikan kerja kita selesai kerana kita nak balik awal. Jadi kita hidup dalam suasana yang fitrah. Kita tidak sibuk dengan perkara-perkara orang kata yang contohnya kita sibuk nak makan apa, kita sibuk nak beli apa, tak sempat fikir dah. Yang bulan Ramadan ni nafsu kita ni dicekik, syaitan itu diikat, nafsu kita itu dipegang. Dengan puasanya kita tidak beri makan kepada nafsu. Kemudian kita balik, solat itu dihidupkan. Manusia tak sibuk nak pergi lunch, manusia tak sibuk nak pergi minum petang, minum teh tarik sebagainya. Solat berjemaah. Ini kehidupan yang paling fitrah. Kehidupan yang telah dilalui oleh salafus salih. Kehidupan yang ditunjukkan oleh Nabi bersama sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita solat berjemaah. Dan kemudian kita balik rumah, petang kita balik rumah, dan kita tolong keluarga kita bersama-sama sediakan makanan buka puasa. Kemudian malam kita hidupkan malam. Selama ni malam kita hidup dengan TV-TV. Malam kita hidup dengan media sosial. Malam kita hidup dengan perkara-perkara lain yang mungkin bagus, memberi kita kefahaman, tetapi inilah bulan yang boleh kita fokuskan. Malam ini dihidupkan oleh orang yang solat 20 rakaat sampai pukul 11 malam baru habis. 8 rakaat sampai pukul 10 suku habis. Kemudian disambung lagi di bulan Ramadan ini. Hari ini disebabkan orang kata satu yang baik juga, bila mana kita berada dalam musim pandemik ini, kita mempunyai akses kepada perkara-perkara seperti Webex ini, infrastruktur seperti Webex, seperti Hangout, seperti mana Zoom, WhatsApp call dan sebagainya.
Jadi manusia hari ini meriah. Kan? Pukul 10 dia habis solat di rumah tarawih, mereka bersama-sama bertadarus kan? Melalui aplikasi-aplikasi online. Yang mana jarang kita lihat kan? Sebelum ini. Ini adalah rahmat daripada Allah SWT. Dan datang bulan Ramadan ini, perkara-perkara ini dimanfaatkan. Kalau sebelum ini dimanfaatkan untuk perkara-perkara pejabat, urusan-urusan dunia, akhirnya perkara-perkara ini juga kita salurkan untuk melakukan perkara-perkara ibadat. Ini satu perubahan sistem kehidupan. Hidup sehingga malam, disambung dengan bacaan Al-Quran, kemudian tidur yang sedikit, bangun dan mula lagi. Inilah kehidupan yang paling fitrah. Dalam bulan Ramadan juga, kita kembali mengingat saudara-saudara kita yang mana hidup susah. Yang mana hidup susah. Yang mana tidak mempunyai makan. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mana mereka nak sampai pada bulan Ramadan, di bulan Syaban. Para sahabat akan bergegas dan mengambil mushaf-mushaf, melihat kembali, murajaah, melihat kembali bacaan mereka, memahami Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan inilah bulan yang Allah SWT turunkan Quran sebagai petunjuk hidayah bagi manusia. Inilah manual kehidupan kita. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Sahabat ambil mushaf-mushaf, lihat kembali apa yang disampaikan oleh Allah SWT, memahami intipati daripada ajaran Al-Quran. Dan juga mereka membayar zakat-zakat harta mereka. Dan kerana apa? Mereka nak memberi kekuatan. Taqwiyah lil-dhaif wal miskin, untuk orang yang dhaif, untuk orang miskin menghadapi bulan Ramadan. Ini kita kata kita sibuk berteori kan, sedekahlah dan sebagainya, tetapi bila datang bulan Ramadan kita merasai sendiri. Oh, ini rupanya rasa lapar. Dan tambah pula hari ini saya melihat bila kita tengok bukan setakat rasa lapar. Kalau Ramadan-Ramadan sebelum ni kita boleh mungkin antara perkara praktikal aplikasi yang boleh kita pelajari bila datang Ramadan ialah lapar. Tetapi benda lain boleh kita lakukan. Tapi kali ini dengan berlakunya PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita merasa lebih mendekati lagi apa yang dirasai oleh orang memerlukan, orang miskin, orang fakir sebagainya. Kehidupan mereka yang biasa kita dapat rasai. Mereka tidak mempunyai peluang untuk berjalan. Maka ketika ini kita rasa terkurung. Kita terkurung dalam rumah. Tak boleh pergi mana. Ada kereta mahal pun tak boleh bawa. Minyak murah pun tak boleh isi. Tak berguna, tak pergi mana. Tapi inilah kehidupan harian orang-orang susah. Mereka datang, mereka tidak mempunyai peluang untuk berjalan. Kita sibuk berjalan sini sana ke mall, mencari pakaian-pakaian raya dan sebagainya. Hari ini di musim pandemik, bulan Ramadan kali ini, mungkin kita boleh mengambil lebih lagi, merasai apa yang dirasakan oleh kaum-kaum ataupun orang-orang susah, orang miskin, orang-orang dhaif yang perlukan bantuan dan perhatian daripada kita semua. Yang kelima, yang saya nak sebutkan di sini sebagai poin terakhir dalam perkongsian kita di bulan Ramadan ini, perbaikilah cara kita menyambut Ramadan ini. Kalau kita lihat, diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika mana datang Ramadan, Nabi akan bertadarus. Bertadarus dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, dengan malaikat Jibril. Setiap tahun pasti Nabi akan khatam dengan Sayyidina Jibril. Dan tahun terakhir Nabi bertadarus sebelum dia wafat, dia menghatamkan Al-Quran bersama Jibril 2 kali. Jadi kita ambil peluang di bulan Ramadan selain daripada mendalami. Hari ini mungkin orang berbeza pendapat. Saya pun mengambil jalan tengah yang saya rasa lebih sesuai. Sebahagian orang mungkin kata bulan Ramadan ini kita berlumba-lumba untuk orang panggil mengkhatamkan Al-Quran. Kita baca, bertadarus, khatamkan Al-Quran dan sebagainya. Sebahagian kata buat apa kita khatam pun kalau kita tidak mengambil pelajaran daripada apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Antara orang kata apa, perbuatan, tingkah laku yang ditunjukkan oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mana mereka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Rasulullah mengajarkan ayat Al-Quran, mereka berasa cukup. Satu ayat mereka dengar, mereka rasa cukup. Kerana apa? Metodologi mereka memahami Al-Quran, difahami Al-Quran itu untuk diamalkan. Jadi mereka risau. Kalau Nabi SAW mengajar banyak, maka perlu banyak lagi dibuat. Takut tidak terbuat.
Ini mungkin sebahagian daripada kita mengambil pemahaman begini, melihat buat apa boleh kita khatam Al-Quran 3-4 kali, tetapi tidak mengambil pelajaran untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Apa yang boleh kita katakan kat sini, nasihat kita kepada rakan-rakan dan juga tuan-tuan perempuan di luar sana, untuk melihat bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan untuk kita pelajari balik Al-Quran, kita ambillah kedua-duanya. Diamlah kita, apa orang panggil, tahun ni kita sendiri jadi imam. Kita bacalah satu juzuk dalam satu malam untuk kita habiskan Quran sepanjang Ramadan ni, paling kurang sekali. Paling kurang sekali. Kemudian kita ambil lagi bacaan-bacaan santai. Mungkin dalam solat tarawih kita boleh habiskan sejuzuk supaya kita khatam dalam satu bulan. Kita ambil waktu-waktu senggang yang lain, baca secara perlahan, melihat makna-makna yang diceritakan di dalam Al-Quran untuk kita ambil pelajaran. Kita buat kedua-duanya, tuan-tuan. Kita buat kedua-duanya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberi kita petunjuk dan juga memberikan kita kekuatan untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan Ramadan yang sedang berlangsung inilah. Ya. Itulah sedikit yang boleh disampaikan. Okey, saya lihat ada soalan yang kalau boleh saya jawab. Kalau tak boleh, kita cuba cari jawapan. Okey, antara soalan yang kat sini, satu, dalam bulan puasa kita akan gandakan pahala. Kalau kita buat silap akan gandakan dosa juga. Ya, betul. Disebut oleh sebahagian ulama, di bulan Ramadan ini Allah memberi rahmat dan Allah menutup segala pintu neraka, tapi kita masih melakukan dosa. Dan kena ingat, kalau kita melakukan dosa, dia juga akan digandakan seperti mana kita gandakan amalan kebaikan kita. Okay. Dalam satu lagi, saya ada soalan, dalam keadaan sekarang kita tidak dibenarkan solat tarawih berjemaah di masjid atau surau. Bolehkah kita solat tarawih bukan solat wajib secara berjemaah menggunakan aplikasi Zoom? Ini dihuraikan oleh para asatidzah dan ulama, ialah tidak boleh untuk kita bersolat secara aplikasi begini. Solatlah di rumah, berapa yang ada tu, solatlah. Kerana untuk mendapat jemaah itu, dia kena bersama di dalam satu tempat, kumpul satu tempat, barulah boleh kita dapat jemaah. Okey. Akhir Ustaz. Bolehkah rider food delivery menghantar makanan kepada orang yang tidak berpuasa? Okey. Ini kita boleh berhukum secara zahir. Berhukum secara zahir. Kita pertama sekali kita tidak ada kawalan. Pertama sekali kita ada kawalan. Kalau kita menjadi rider, kita tak tahu orang ini berpuasa ke tak puasa. Dia tak bagi tahu kat situ. Kita order Grab, kejap lagi pukul 1 saya order Grab, saya nak beli ni, nak makan, saya tak puasa lah hari ni. Kita tak tahu. Jadi kita tidak ada kawalan di sana. Yang kedua, kalaulah kita hantar makanan itu dan kita tahu dia tidak puasa. Kita tengok, betul ke dia tidak puasa. Tapi biasanya susah nak teka lah. Sebab jarang orang terang-terang makan. Orang makan ni pun makan sok-sok. Tapi kalau kita tahu, kita tidak dapat mengawal, kita telah menerima pesanan itu sedari awal, kita dibayar untuk melakukan perkara itu, maka apa yang boleh kita nasihatkan ialah kita nasihatkan kepada mereka. Kalau kita tahu betul, pertama kita tak tahu, kita tak boleh nak tahu. Jadi kita tak boleh nak, kita berhukum pada perkara yang zahir. Kita tak tahu dia ni beli untuk buka puasa ke apa ke, tak tahu. Okay? Tapi kalau kita tahu, kita pula tak ada kawalan. Kerana kita menerima pesanan melalui aplikasi yang mana tak ada orang dedahkan. Kemudian kalau kita nampak memang betul untuk dia buka puasa, dia tak berpuasa, apa yang boleh kita lakukan ialah kita menasihatkan. Yang lebih itu kita serahkan kepada Allah SWT. Baik, itulah sedikit sebanyak yang boleh kita kongsikan pada hari ini, beberapa intipati apa yang boleh kita harapkan di dalam bulan Ramadan kali ini. Kita di awal hari pertama, kalau boleh kita tetapkan objektif-objektif yang nak kita capai, objektif-objektif sampingan selain daripada mengejar ketakwaan kepada Allah SWT. Kita letakkan apa yang kita nak capai pada Ramadan kali ini. Mungkin nak perbaiki bacaan tajwid, mungkin nak mendalami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mungkin nak nak meningkatkan bahan bacaan tentang bidang-bidang tertentu dan sebagainya, memanfaatkan masa PKP, masa bulan Ramadan dan sebagainya, kita letakkan objektif supaya kehidupan kita bulan Ramadan ini terpandu dan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Nafa'ana Allah wa iyyakum bima sami'na min ayatihi wa dhikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi di masa hadapan. Kalau tidak berjumpa, mudah-mudahan kita bertemu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.